KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya rasa mesti dah sihat-sihat belaka hari ini kan. Anda semua sedang menonton Didik TV KPM. Kita sama-sama dalam slot Sukses SPM 2022 dan nama saya Hanif Sean. Hari ini mata pelajaran kita ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Semua yang kita buat semua ada kena-mengena. Boleh teka tak apa? Mestilah sains. Bersama saya hari ini ialah seorang guru yang hampir 20 tahun pengalaman mengajar. Kalau nak tahu siapakah guru itu, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, kita sudah saksikan siapakah guru kita hari ini. Tapi sebelum saya perkenalkan guru kita itu, tentunya kita juga ada guru dan jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Colina. Apa khabar Cikgu Colina hari ini? Oh, Cikgu Colina pun saya nampak sihat dan bersemangat sama-sama kita nak belajar sains hari ini. Tentunya bersama saya ialah Cikgu Nurul. Selamat datang Cikgu. Selamat lagi ya. Terima kasih Hanif. Hai Hanif, sihat ke? Alhamdulillah. Cikgu pun sihat hari ini ya? Alhamdulillah, semangat hari ini nak berkongsi tajuk yang sangat menarik hari ini. Betul, saya pun sebenarnya tak sabar-sabar Cikgu. Tapi sebenarnya Cikgu, kita juga ada murid-murid dalam talian yang saya nampak dari tadi bersemangat nak belajar sains hari ini. Ya, mereka dah sangat bersedia, dah teruja hari ini Hanif. Saya setuju Cikgu. Boleh saya dapatkan pertolongan Cikgu untuk perkenalkan mereka? Boleh Hanif, tak ada masalah. Baiklah, Cikgu perkenalkan murid Cikgu dari SMK Tanjung Pau yang pertama yang segak bergaya. Hai Muhammad Firdaus Hari. Hai Cikgu. Assalamualaikum. Sihat Firdaus? Sihat you. Okey, clear. Okey, yang kedua kita ada anak murid kita daripada Kedah semua ni. Siti Nurjana. Ya. Assalamualaikum Jana. Waalaikumsalam Cikgu. Ya, okey. Seterusnya murid kita yang ketiga Muhammad Amir Aiman. Hai Aiman. Mic tak buka, Mic. Hai Aiman. Kita dengar suara. Hai Cikgu. Okey, kita santai hari ni Aiman. Dan seterusnya kita ada Nur Syifa Adiba. Hai Syifa, apa khabar? Hai Cikgu, sihat. Sihat. Hampa semua ready dah daripada Kedah? Ready Cikgu. Okey, Ready, tunjuk Cikgu. tanda tam sikit. Okey, alright. Okey, Baiklah, bersedia Hanif? Saya pun dah bersemangat dah hari ini. Cikgu, perkenalkan topik kita hari ini dalam mata pelajaran sains. Okey Hanif, tanpa kita melengahkan masa, Cikgu perkenalkan topik kita hari ini adalah Sains Tingkatan 5 Hanif, iaitu Bab 8 Daya dan Tekanan. Okey, baik. Dan hari ini Cikgu nak kata imbas kembali iaitu konsep tekanan dalam bendalir dalam satu sistem yang tertutup. Tapi sebelum tu Cikgu nak tanya dekat murid-murid dalam studio. Dalam studio pula. Di sekolah Cikgu, minta maaf Hanif. Apa alat ini? Apa nama alat ni? Okey, siapa boleh jawab? Saya Cikgu. Ya, Firdaus. Biasa tengok tak alat ni? Selalu Cikgu saya nampak alat ni. Di mana? Alat ni nama dia di bengkel-bengkel Cikgu. Okey, apakah nama alat ini? Nama alat ni adalah jet hidrolik Cikgu. Okey, terima kasih. Terbaik Firdaus. Okey, jet hidrolik ini adalah merupakan satu alat yang menunjukkan dia adalah menggunakan satu sistem yang tertutup. Sistem tertutup ni maksud dia apa? Nama pun tertutup. Merupakan satu sistem fizikal di mana jirim dia tidak dapat keluar atau masuk. Masuk tak boleh, keluar pun tak boleh daripada sistem tersebut. Dia masih dalam dia punya alat tersebut. Itulah dia sistem tertutup. Dan seterusnya, ni contohnya kalau cikgu nak tunjuk. Kalau kat sini, yang ni kita ada, orang kata ada lubang-lubang di bawahnya. Okey? Kenapa air itu dia punya jarak dia berbeza? Sebab tekanan di bawah lebih tinggi disebabkan oleh lebih banyak air yang berada di atasnya. Tetapi cikgu nak tunjukkan bahawa konsep tekanan dalam bendalir dalam suatu sistem tertutup di mana bila kita picit dekat sini, hampa picit dekat situ, didapati jarak, orang kata jarak pancutan itu sama, iaitu D dia sama. Itu membuktikan tekanan, orang kata penyebaran tekanan seragam pada air di dalam botol plastik
tertutup. Jadi jangan keliru. Cikgu, pasal apa cikgu kata tertutup? Sebab ini berlubang. Dah, ini nampak tertutup. Tertutup. Okey, tertutup dan dia akan keluar pada satu tempat saja. Kita nak tunjukkan perbezaan dia adalah di mana jarak pancutan dia adalah sama. Okey, boleh faham? Boleh faham, Hanif? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Jadi jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Jadi ini semua merupakan apa dia? Prinsip Pascal yang menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan pada satu bendalir, bendalir ni maksud dia sama ada cecair air atau gas. Sebab tu kita sebut bendalir. Okey, dalam satu sistem yang tertutup adalah seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Maksud dia tekanan dia sama. Okey, seterusnya. Cikgu nak uji anak murid cikgu kat sekolah. Okey, berikan 2 contoh prinsip Pascal dalam kehidupan seharian kita. Kita sentiasa tengok dalam kehidupan kita. Okey, siapa boleh jawab anak murid cikgu? Siapa yang nak cuba? Oh, Jana nak jawab. Okey, Jana, apa yang Jana biasa tengoklah prinsip Pascal dalam kehidupan seharian? Yang selalu saya tengok brake hidrolik dengan cek hidrolik. Brake hidrolik tu biasa kat kereta. Betul, Jana? Ya, betul. Okey, terbaik Jana. Okey, ini jawapan dia. Betul Jana, brake hidrolik. Ada jack hidrolik tadi baru Firdaus sebut dan kerusi rawatan gigi. Kalau terlupa, cikgu tunjukkan sekali lagi. Ini apa Jana? Kita nak check. Jet hidrolik. Okey, tahniah. Yang ini apa Jana? Kita tanya lagi. Brake hidrolik, cikgu. Pandai anak murid cikgu ni. Yang ni Jana tahu ke tak tahu? Oh, ni seram juga. Ni seram ni. Ini biasa. Saya macam pernah nampak, cikgu. Okey, ini nama dia kerusi rawatan gigi. Jadi, anak-anak murid cikgu, faham tak sistem yang tertutup tu macam mana sekarang? Kalau faham, angkat tangan. Okey, bagus. Jadi Hanif, itulah yang cikgu nak sampaikan untuk yang mengenai sistem yang tertutup. Menarik cikgu. Cikgu tadi ada sebut murid di studio. Saya murid di studio ni cikgu yang ada soalan tu cikgu. Ya, boleh. Cikgu, tadi cikgu ada mengatakan kenderaan juga menggunakan brake hidrolik cikgu. Apakah jenis kenderaan yang menggunakan brake hidrolik sebenarnya? Hanif dan murid di luar sana, brake hidrolik ini adalah digunakan dalam kenderaan-kenderaan yang orang kata kenderaan ringan, yang bermotor ringan seperti kereta. Kereta menggunakan brake hidrolik, tetapi lori dia menggunakan brake angin. Sebab brake angin dia boleh mampu memberi daya geseran yang lebih tinggi dan kan lori kan susah nak berhenti. Jadi sebab tu kalau lori brake dia akan bunyi macam mana Hanif? Dia akan bunyi macam mana? Kalau lori tu tekan brake, dia akan bunyi kan? Betul Itu juga. adalah brake angin. Tetapi brake hidrolik dan brake angin menggunakan konsep prinsip Pascal kedua-duanya. Kedua-duanya menggunakan prinsip Pascal. Ya. Yang menarik betul cikgu. Baiklah, sekarang kan kita akan berehat sebentar. Banyak lagi yang cikgu kita tentunya akan kongsikan selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot yang begitu penting iaitu Sukses SPM 2022. Bersama saya ialah Cikgu Nurul. Dan Cikgu Nurul hari ini sedang berkongsi mengenai daya dan tekanan dalam mata pelajaran sains. Cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan dalam segmen sekarang ni? Okey, cikgu nak teruskan dengan cikgu nak mengimbas kembali prinsip Pascal. Okey, jom Hanif dan murid-murid di sana. Okey, ini merupakan prinsip operasi sistem hidrolik. Contoh tadi dalam kenderaan kita, brake hidrolik. Mari cikgu ceritakan sedikit, kita imbas kembali. Di mana sudah pasti terdapat 2 omboh yang tidak sama saiznya. Okey, yang pertama saiznya lebih kecil. Okey, ataupun luas dia lebih kecil. Di sini luas dia lebih besar. Di mana kalau kita lihat di sini, daya dikenakan adalah 10 Newton. Jadi daya input yang dikenakan ke atas omboh kecil menghasilkan tekanan. Tadi cikgu dah maklum tadi, tekanan pada sistem yang tertutup adalah sama. Kemudian apa yang berlaku?
pemindahan tekanan secara seragam melalui benda alir dan menyebabkan dalam sistem prinsip Pascal dia mampu memberikan satu daya output yang lebih besar. Kemudian bila daya yang lebih besar pada umbur besar, bererti dia mampu mengangkat beban yang lebih besar. Contohnya betul tak Hanif, kalau kita nak berhentikan kereta, kaki kita tekan pada apa bawah tu kita panggil? Pada pedal. Kita punya brake pedal Brake. tu cikgu. Ada tekan Hanif tekan kuat ke ataupun sikit saja? Kadang-kadang saya tekan sikit je. Sikit saja tapi kereta tu dah boleh berhenti, betul? Betul. Itulah sebenarnya prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Jadi cikgu teruskan. Menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh ombor kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada ombor besar. Cikgu dah terangkan tadi kan, pasal sistem tertutup. Jadi, tekanan pada ombor kecil sama dengan tekanan pada ombor besar. Okey, tekanan, kita tahu formula dia, daya bahagi luas. Jadi, daya input bahagi luas ombor kecil sama juga dengan daya output sebab ombor besar tu output, ombor kecil tu input. Dan yang ni cikgu ulang balik, ini adalah formula tekanan. Kemudian kita masukkan dalam formula iaitu 10 Newton bagi 2 cm kuasa 2 sama dengan daya output bagi 100 cm kuasa 2 didapati tu dia. Daya output dia 500 Newton. Daya input dia sikit saja tetapi daya output dia memang besar. Jelas? Jelas, tu dia cikgu. Tu dia lah. Jawapan kita daripada Tu dia pasal besar sangat dia punya nilai dia. Jadi, cikgu nak bawakan daripada kefahaman murid-murid. Okey, bersedia ya murid-murid di dalam Google Meet? Okey, soalan kertas 2 bahagian B, pentaksiran bagi soalan kertas peperiksaan bahagian B adalah meliputi aspek mengingat, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Jadi, jom cikgu bawa murid-murid dan bersama Hanif untuk lihat soalan. Okey. Raja 1 menunjukkan C1 sistem hidrolik, satu daya F dikenakan ke atas ombor kecil. Ni dia. Ini dia daya F yang dikenakan pada ombor kecil. Jadi, namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidrolik ini. Okey, murid-murid. Siapa nak jawab? Kita jangan bagi murid dalam studio. Kita bagi dalam Google Meet. Baik. Murid dalam Google Meet, dalam talian. Cuba angkat tangan. Siapa nak cuba? Siapa nak jawab untuk soalan ni? Mereka macam berbincang walaupun berjauhan tu cikgu. Okey. Untuk soalan ni, siapa nak jawab untuk soalan namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidrolik ini? Kita kira sampai 3 ke boleh cikgu? Okey, cikgu sebut nama. Silakan. Okey, Jannah. Ya, cikgu. Alright, Jannah. Ya. Prinsip Pascal, cikgu. Betul, Jannah. Prinsip Pascal. Okey, seterusnya. Raja 1 menunjukkan satu sistem hidrolik, satu daya F dikenakan pada ombor kecil. Sama, kita ulang balik. Cuma nak tanya, bandingkan tekanan pada A dan B. Siapa nak jawab? Dia suruh bandingkan tekanan A dengan B. Okey, baik Syifa. Apa jawapannya? Tekanan pada titik A dan titik B adalah sama. Ya, sama sebab dia adalah sistem yang tertutup. Okey? Ya, tertutup. Okey, seterusnya. Kita ada soalan sikit. Soalan yang agak menguji sikit kefahaman murid-murid. Jadual 1 menunjukkan daya dan luas permukaan pada ombor kecil dan ombor besar pada satu sistem hidrolik P dan Q. Okey, macam ni. Kita ada satu ombor A, kita ada satu ombor B. Okey, kemudian kita ada dua sistem. Okey, sistem yang pertama, ombor yang pertama 50 cm kuasa 2. Ombor kedua 200 cm kuasa 2. Jadi, satu tu ombor kecil, satu tu ombor besar. Jadi, ini adalah beban dia mampu mengangkat adalah 40 Newton. Yang ombor untuk sistem Q pula, ombor kecil dia 10. Ombor besar dia 150 cm kuasa 2. Dia mampu mengangkat 150 Newton walaupun dengan beban 10 Newton. Orang kata daya yang sama yang dikenakan. Okey, jadi soalan dia, bandingkan kecekapan sistem hidrolik P dan Q daripada data ini. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Aiman. Apa pendapat Aiman? Pada pendapat saya, sistem hidrolik Q lebih cekap daripada sistem hidrolik P. Oh, Aiman rasa sistem hidrolik Q lebih cekap daripada sistem hidrolik P. Okey, mari kita semak jawapan dia. Sistem hidrolik Q lebih cekap berbanding dengan sistem hidrolik P. Betul, Aiman. Tetapi Aiman,
Mengapa Aiman? Mesti ada sebab Aiman. Mengapa? Okey, sebab dia walaupun daya input dia pun sama 10 Newton untuk sistem hidrolik Q dengan P, tapi kalau kita tengok dekat jadual, sistem hidrolik Q dia boleh angkat beban sebanyak 150 Newton, tapi sistem hidrolik P boleh angkat beban sebanyak 40 Newton je. Maksudnya sistem hidrolik Q ni dia boleh angkat beban lagi tinggi pada sistem hidrolik P, sebab tu dia lagi cekap daripada P. Aiman, cikgu rasa jawapan kamu tepat sekali ya. Ini kerana daya 10 Newton yang sama, berat beban dapat disokong oleh sistem Q yang lebih besar. Terima kasih Aiman. Dan seterusnya, nyatakan hubung kait luas permukaan ombak A dan ombak B untuk kedua-dua sistem hidrolik tersebut. Apa hubung kait luas permukaan ombak A dan ombak B? Okey, siapa boleh jawab? Saya cikgu. Okey Jana, apa jawapannya? Hubung kait dia ialah nisbah luas permukaan ombak A dan ombak B lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Okey, mari kita semak jawapan. Betul, nisbah luas permukaan ombak A dan ombak P lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Di mana kalau kita masukkan dalam formula, kita akan berjaya buktikan bahawa sistem Q lebih besar dia punya nisbah luas permukaan dia berbanding dengan sistem B. Okey, seterusnya, jack hidrolik merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi sistem hidrolik. Bagaimanakah jack hidrolik yang tadi sini Firdaus cakap jumpa kat kedai kereta, dia boleh memudahkan sesuatu kerja? Siapa nak jawab soalan ni? Soalannya agak... Saya lagi, cikgu. Oh, Aiman lagi. Aiman minat bahagian-bahagian jack hidrolik ni, Hanif. Okey. Oh, sorry, minta maaf. Okey, jet hidrolik boleh memudahkan sesuatu kerja sebab dengan daya yang kecil iaitu daripada orang, jet hidrolik ni boleh tukarkan daya yang kecil tu jadi daya lebih besar untuk mengangkat kenderaan. Daya kecil itu daripada siapa? Kita ke daripada siapa? Daya kecil tu? Daya kecil tu daripada orang. Kita yang lah guna kan? jet hidrolik tu. Kita lah. Dia tekan kan? Kalau kat tepi jalan tu kan? Okey. Lepas tu dia boleh mengangkat. Okey. Betul Aiman? Betul? Yakin? Okey, kita semak jawapan Aiman. Dengan daya yang lebih kecil dapat menghasilkan satu daya yang lebih besar yang dapat menaikkan beban yang besar. Maksudnya Hanif, kalau Hanif pun duduk kat atas jack tu, cikgu boleh angkat Hanif tekan je kaki. Saya ringan je cikgu rasa. Okey, baik. Ringan je. Tapi kita tak naklah tekan-tekan kat tepi jalan cikgu, insya-Allah supaya kita dihindari daripada itu ya. Baiklah, sebenarnya cikgu, saya begitu tertarik dengan murid-murid kita hari ini. Semua jawapannya lengkap dan cemerlang, naik bulu roma saya tadi dengar jawapan mereka cikgu. Dan saya pasti banyak lagi kita nak belajar bersama-sama ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar saja. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sains. Begitu menarik topik kita hari ini, iaitu daya dan tekanan. Bersama saya ialah seorang guru yang mempunyai hampir 20 tahun pengalaman mengajar, iaitu Cikgu Nurul. Cikgu Nurul, kalau kita sebut daya dan tekanan ni, yang saya tahu sedikit, mesti ada berbincang mengenai prinsip Bernoulli ya Cikgu? Betul. Menarik Cikgu. Cikgu boleh terangkan lebih cikgu lanjut? Terangkan kembali untuk murid-murid di rumah dan juga murid-murid di dalam Google Meet dan juga untuk Hanif. Yes, Okey, baik. Adakah anda masih ingat dengan prinsip Bernoulli? Anda jawab. Ingat tak? Saya tahu kalau sebut prinsip Bernoulli, saya ingat kapal terbang je. Oh, kapal terbang je. Kapal terbang tu. Boleh lah tu. Ada juga idea dalam kepala. Okey. Cikgu terangkan kembali supaya murid di rumah boleh mengimbas kembali pengetahuan mengenai prinsip Bernoulli. Okey, hubung kait antara halaju berdalir dengan tekanan. Dalam prinsip Bernoulli, aspek konsep yang penting adalah iaitu halaju berdalir dan juga tekanan. Okey, kalau kita lihat di sini, Rajah 8.10 menunjukkan tekanan berdalir. Di P1, kita ada P1, kita ada P2 dan kita ada P3 adalah sama. Perasan tak kalau kat sini? Dia tertutup. Bila dia tertutup, tekanan dia adalah sama. So, berdalir tidak mengalir. Jadi, sebab itu, dia punya aras ketinggian air sama kerana tekanan berdalir di P1, P2, P3 sama. Jelas, Hanif? Jelas, Cikgu. Okey. Jadi, seterusnya. Dia tukar pula gambar macam ni. Okey.
Tiub Venturi merupakan tiub yang tidak seragam. So, tiub yang tak seragam ni kita panggil tiub Venturi, merupakan tiub yang bahagian tengah-tengah dia sempit. Okey, bila sempit, Rajah 8.1 mengatakan bahawa bila dia sempit, dah tentulah air atau benda air yang lalu dekat sini, dia akan menjadi lebih tinggi halaju dia. Betul kan? Kalau kita nak basuh kereta, kita kena buat apa dengan pipe tu? Kita tekan kita dekat picit ujung tu. Tu lah dia keluar laju. Sama lah juga macam tiub Venturi ni. Setengah-tengah ni halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi, dalam prinsip menoli mengatakan bahawa tekanan di situ menjadi rendah. Sebab itu air naik sedikit. Sebab tekanan dia rendah. Kenapa tekanan dia rendah? Sebab halaju dia tinggi. Jadi, hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. Okey, seterusnya. Ini yang biasa cikgu datang Kuala Lumpur ni naik MRT. Cikgu tengok tadi ada line kuning. Teringat nak terang dah sebentar lagi untuk rakaman hari ni. Ya, betul. Bahaya ni duduk kat sini. Okay, sebab apa? Ni cikgu nak maklum, kalau kereta api atau MRT atau ETS ke, dia bergerak dengan laju. Bila bergerak dengan halaju yang tinggi, kawasan udara di sini halaju udara dia tinggi. Bila halaju udara tinggi, tekanan dia rendah. Bila tekanan kawasan sini rendah, terdapat satu daya daripada luar, dari belakang yang lebih tinggi akan menolak kita kalau berdiri kat sini tersedut lah, tertolak lah dan sehingga boleh menyebabkan kemalangan. Sangat bahaya. Itu menarik tu juga. Sebenarnya saya rasa macam saya pun kadang-kadang kita tertanya juga kenapa ada garisan kuning tu kan. Ingat just kita nak jarak daripada kereta api tu, tapi rupanya ada tekanan yang akan menolak kita tu. Cikgu, saya tertanya juga kadang-kadang kalau ada musim hujan, angin kuat semua kan cikgu, dan kita tengok bumbung sampai boleh terbang, tercabut bumbung rumah. Ada kena-mengena dengan prinsip Bernoulli tak cikgu? Ya, bagus. Soalannya sangat bagus. Betul tak murid-murid di studio pula. Murid-murid di sekolah dan juga murid di rumah. Perasan tak kalau tengok kalau ribut yang kuat, angin akan kuat. Okey, ni bumbung ya. Angin akan kuat halaju dia akan tinggi di bahagian atas bumbung. Bila halaju tinggi di bahagian atas bumbung, menghasilkan tekanan yang rendah di atas bumbung. Jadi perbezaan tekanan di bawah yang lebih rendah menyebabkan ada daya angkat di bawah yang lebih tinggi menolak bumbung tercampak. Sebab tekanan di atas telah menjadi rendah kerana halaju udaranya tinggi. Sebab tu bumbung tercabut. Bukan sebab bumbung tercabut, angin datang daripada luar mai pusing-pusing kona, kod bawah tolak. Tidak. Itu salah konsep. Okey, seterusnya. Jadi prinsip Bernoulli mengatakan bahawa benda air yang bergerak dengan halaju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah di kawasan tersebut. Cikgu ulang balik kenapa sebut benda air, sebab dia kadang-kadang melibatkan iaitu gas ataupun udara dan juga cecair. Okey? Baik, seterusnya. Baiklah, cikgu nak bawakan murid-murid di rumah, murid-murid dalam studio cikgu iaitu Hanif dan juga murid-murid di sekolah bagaimana untuk mengingat prinsip Bernoulli dengan mudah dalam peperiksaan. Kadang-kadang ala cikgu saya lupa dan nak ingat prinsip Bernoulli. Cikgu ada cara. Mari ikut cikgu. Jom murid-murid di studio. Minta maaf Hanif. Murid-murid di sekolah. Saya cikgu tarik bawa masuk. Okey, ready dengan whiteboard. Okey, kita buat bersama-sama dengan cikgu. Okey, tulis perkataan Bernoulli. BERNOULLI. Tahukah murid-murid di rumah? Di sini sebenarnya ada tips. Okey, ikut cikgu. Letakkan anak panah ke atas. Lepas anak panah ke atas, letakkan di sini. Nampak ni? Dia macam huruf apa tu? Macam huruf apa tu? Kalau perasan. H. Jadi cikgu akan letak sini halaju. Okey. Jadi bila anak panah satu ke atas, satu lagi anak panah ke bawah. Tengok cikgu buat. Huruf apa yang seterusnya cikgu buat? Di sini. Tu dia. T tu apa? T tu tekanan. So tekanan dia rendah. So halaju benda air tinggi, tekanan rendah. Jadi dekat perkataan Bernoulli sudah ada tips sebenarnya. Murid-murid di dalam sekolah cikgu, tolong tunjukkan hasil kerja anda.
Tengok Hanif okey tak? Oh. Yang mana lebih cantik Hanif? Oi. Kemas cikgu. Ya? Okey, cantik. Thank you. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, bagus. Ada rahsia cikgu sebenarnya di sebalik nama Bernoulli ni. Yes. Betul Hanif. Menarik. Cikgu yang jumpa rahsia tu. Okey, jom kita bawa murid kita kepada pentaksiran di mana soalan kertas 2 bahagian B, bahagian A di mana yang bertanyakan mengenai aspek kemahiran proses sains dan juga mengaplikasi. Jadi di sini cikgu bawa anak murid semua. Raja 1.1 menunjukkan aras air yang dihasilkan pada tiub venturi. Tadi cikgu dah sebut kan? Okey, tengok di sini soalan dia. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen dalam Raja 1.1. Okey, cikgu nak imbas balik. Pemerhatian adalah apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak. Baik murid-murid, siapa boleh jawab soalan ni? Apa yang anda nampak? Saya cikgu. Okey Syifa, apa yang Syifa nampak? Okey, jadi apa yang saya nampak, aras air rendah di P2 manakala aras air tinggi di P1. Tinggi ke paling tinggi dekat P1 tu? Paling tinggi. Okay. Itu jawapan yang lebih tepat. Paling tinggi. Jadi betul. Betul jawapan Syifa. Okay, dia maklum aras air yang paling rendah adalah di P2. Betul lah. Kalau kita tengok dalam periksa, dalam taksiran pun pemerhatian, inilah yang paling rendah. Dan ataupun satu lagi adalah aras air yang paling tinggi adalah di P2. Yang P3 ni tak payah sebut lah. Sebab dia di antaranya. Tak payah cerita yang tu. Kita cerita yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Itulah pemerhatian. Okay, soalan seterusnya. Selepas soalan pemerhatian, sudah pasti akan ditanyakan selalunya adalah soalan inference. Inference ni kan Hanif, dia adalah soalan yang bertanyakan sebab kepada pemerhatian tersebut. Kenapa dia berlaku? Kenapa paras air ni paling rendah? Kenapa? So, kena ada jawapannya. So, itu adalah soalan-soalan dalam yang sering ditanyakan dalam pentaksiran. Jadi, siapa boleh jawab untuk soalan ni? Saya cikgu. Okay. Kenapa dia berlaku? Kenapa Firdaus rasa paras air dia paling rendah dekat sini? Ketinggian air dia paling rendah kat situ. Sebab aras air yang paling rendah adalah di P2 kerana halaju air paling tinggi dan menghasilkan tekanan yang paling rendah cikgu. Maksudnya halaju air paling tinggi dekat mana tadi? Paling tinggi kat mana? Paling tinggi halaju air? P1. P1 tu P2 halaju paling tinggi. Yang mana paling sempit? P2. Okey, so halaju dia paling tinggi. Jadi tekanan dia paling rendah. Okey, bagus Firdaus. Okey, so kita tengok di sini. Aras air yang paling rendah adalah di P2 kerana halaju air paling tinggi dan tekanan paling rendah. Boleh faham Firdaus? Okey Firdaus. Seterusnya. Apakah faktor yang diubah dalam eksperimen di atas? Okey, faktor yang boleh diubah ni ataupun bahasa lain kita kata faktor yang dimanipulasikan. Selalu murid-murid di rumah dia selalunya disebut dimanipulasikan. Tapi kadang-kadang soalan bertanyakan faktor yang diubah-ubah, faktor yang diubah. Jadi apa yang kita ubah dalam soalan ini, eksperimen ini? Siapa boleh jawab? Apa yang diubah? Saya cikgu. Ya Jannah. Faktor yang diubah melalui eksperimen ni saya nampak halaju air cikgu. Betul. Pasal apa halaju air? Kawasan ni sempit ke macam mana? Sempit? Ya. Jadi halaju dia akan berbeza. Okey, terima kasih Jana. Bagus sekali. Alright. Seterusnya, hipotesis. Jadi apa hipotesis yang boleh dibuat dari eksperimen ini? Sangat senang. Siapa nak jawab? Saya nak jawab cikgu. Okey, Aiman, cuba cerita sikit Aiman. Cuba cerita sikit. Okey, daripada eksperimen tadi kita dapat bentuk satu hipotesis bahawa semakin meningkat halaju air, semakin kurang tekanan. Hubungan dia akan jadi V berkadar songsang dengan P. Betul Aiman. Di mana semakin meningkat halaju air, semakin berkuranglah tekanan. Dan ingat murid-murid, cikgu dah bagi tips tadi dekat perkataan Bernoulli ada 2 L. Betul Hanif? Betul cikgu. Ya. Jadi, dan soalan yang terakhir berdasarkan prinsip Bernoulli.
Cikgu baru terang tadi sebenarnya. Mengapakah anda dilarang berdiri melepasi garisan keselamatan ketika kereta api sedang bergerak? Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Syifa cerita dalam bahasa yang mudah, Syifa. Kenapa kita tak boleh berdiri dekat lain kuning tu? Okey, sebab apa kita tak boleh berdiri di lain kuning tu? Sebab kereta api akan bergerak dengan satu halaju yang tinggi. Betul. Dan mengikut prinsip Bernoulli, halaju yang tinggi, tekanan akan rendah. Betul. Jadi apabila tekanan rendah, akan ada satu daya yang akan menolak orang tu ke arah kereta api. Jadi kemalangan boleh berlaku. Ui, cikgu faham. Hanif faham apa yang anak murid cikgu terangkan? Seperti seorang saintis betul cikgu penerangan tu. Okey, tapi kita semak dulu jawapan betul atau salah. Okey, kawasan selepas garisan adalah berhalaju tinggi dan juga tekanan rendah. Jadi orang akan ditolak oleh daya ke arah kereta api. Tetapi Syifa memberikan jawapan lebih daripada apa yang cikgu paparkan di sini. Tahniah Syifa. Sangat bagus. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu yang mungkin ada kena mengena dengan kereta api dan prinsip Bernoulli ni. Kadang-kadang kalau kita di lebuh raya sebagai seorang penunggang motosikal, Yes. lepas tu ada lori yang laju cikgu dan kita boleh rasa macam kena tarik, bergoyang motosikal kita. Ya, ada kena mengena dengan prinsip Bernoulli juga ya cikgu. Ya, sebab Hanif dah sebut perkara ni, Hanif mengingatkan cikgu kepada peristiwa pada murid cikgu juga sebenarnya. Ada murid cikgu yang kemalangan kerana murid cikgu ada dua orang murid cikgu bergerak menghampiri kenderaan lori sangat rapat. Bila sangat rapat, sebenarnya ruang antara lori dengan motosikal telah menghasilkan satu ruang kawasan yang bertekanan rendah di mana lori itu sangat laju dan menyebabkan anak murid cikgu faham? Dia akan menjadi satu kenangan sebenarnya. Kalau prinsip Bernoulli ni, apabila cikgu terangkan di dalam mana-mana murid, itu akan menjadi salah satu cerita yang agak sedih untuk cikgu kongsikan kepada murid-murid cikgu di mana-mana kelas setiap tahun. Sebagai peringatan sebenarnya. Sangat bahaya. Betul cikgu, saya setuju tu. Cerita yang agak sedih tu tapi Jangan tentunya dalam tapi dalam mata pelajaran sains ni memang macam-macam kita boleh aplikasikan dan lebih memahami dalam kehidupan seharian kita. Tentunya banyak lagi Cikgu Nurul ingin kongsikan, tapi kita akan berehat sebentar saja. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang kita belajar ialah Sains Tingkatan 5 dan topiknya begitu menarik. Dia rasa tak? Daya dan tekanan. Bersama saya ialah Cikgu Nurul. Cikgu, kongsikan lagi cikgu apa yang kita sama-sama nak belajar dalam topik daya dan tekanan ni. Okey, jom Hanif. Okey, seterusnya cikgu nak cerita mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Tapi cikgu sebenarnya terlupa sebenarnya. Prinsip Bernoulli ni sebenarnya adalah nama, orang kata dia ditemui oleh siapa? Ahli fizik dan ahli matematik yang bernama Daniel Bernoulli dari Belanda. Saja nak bagi info tambahan sebenarnya. Okey, orang Belanda lah. Okey, dia adalah ahli fizik dan matematik. Jadi, bagaimana prinsip Bernoulli ni dan aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita? Okey, ini yang biasa tadi yang mula-mula Hanif cakap tadi. Biasa dia teringat kalau Bernoulli kapal terbang. Jadi mari cikgu bawakan kapal terbang untuk Hanif. Okey, ini kapal terbang di mana kapal terbang kalau kita tahu sayap dia berbentuk seperti aerofoil. Okey, di mana dalam kapal terbang kita tahu apabila bentuk aerofoil di kawasan atas ini akan menyebabkan aliran udara berhalaju tinggi. Macam turun bukit lah, daripada atas turun ke bawah. So, dia lebih laju lah permukaan dia daripada tinggi ke rendah. Dia lebih laju halaju udara dia. Okey, tinggi, dan bila halaju tinggi, tekanan menjadi rendah. So, halaju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Okey, cikgu simbolkan huruf P dia pressure ataupun T boleh, tekanan menjadi rendah. Kemudian, apa yang berlaku? Cikgu dah cerita tadi. Di bawah ini ada daya angkat. Jadi, daya angkat ini yang lebih besar berbanding dengan di atas menyebabkan kapal terbang kita boleh terangkat. Jadi di sini kita kata daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil daripada bentuk aerofoil dan juga sudut serang. Kita boleh kontrol sudut serang tu untuk kita dapatkan dia punya daya angkat yang lebih besar. Jadi ingat murid-murid semua, di atas ini halaju dia tinggi, tekanan dia rendah, bererti di bawah ini halaju dia rendah, tekanan dia
tinggi dan menghasilkan daya angkat. Okey, seterusnya, apa lagi prinsip bernuri dalam kehidupan seharian kita? Yang ini biasa kita nampak dalam penunu bangsa. Okey, minta maaf dah terconteng tadi. Cikgu minta maaf. Okey, kalau kita tengok kat makmal, di sini kita ada lubang ni, ada lubang. Okey, bila kita on saja gas, udara akan berhalaju rendah dengan tekanan tinggi akan disedut masuk. Sebab apa udara disedut masuk? Sebab gas tadi bila kita buka, halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi, ruang di sini akan bertekanan rendah. Jadi, tekanan di luar yang lebih tinggi akan memaksa udara masuk. Bererti bila campur dengan udara di luar, dengan gas, dan boleh menyebabkan kita punya penunu bangsen boleh dinyalakan. Menarik ni cikgu. Sebenarnya saya baru tahu kenapa ada lubang dekat penunu bangsen tu. Iyalah, lubang tu nak bagi udara masuk lah. Saya tahu kan? udara masuk, Kita tapi- tahu kita nak masukkan oksigen untuk pembakaran. Okey, menarik. seterusnya. Seterusnya. Kita okey, tak apa. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke Hanif? Boleh nampak cikgu. Saya nampak ada bentuk helikopter situ dan dia ada dah- bahagian atasnya. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita ada helikopter di mana di permukaan atas itu aliran udara berhalaju tinggi. Sama juga sebenarnya. Bila halaju tinggi, tekanan dia rendah. Jadi sama juga terhasil daya angkat. Dan seterusnya, Oh, ni dalam drone ya cikgu? ya, drone. Drone pun sama juga. Halaju tinggi, tekanan udara dia menjadi rendah. Dia sebenarnya konsep yang sama juga seperti helikopter tadi di mana aliran udaranya berhalaju rendah, tekanan udaranya tinggi. Sebab tu terhasilnya daya angkat. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Cukup dah aplikasi tu. Banyak cikgu bagi tadi. Banyak contoh juga. Ada drone, ada helikopter, ada sayap kapal terbang, penunu bangsa yang lepas 18 tahun saya tinggalkan sekolah. Sekarang saya tahu kenapa ada lubang di situ. Yes, betul. So, cikgu harap Hanif boleh imbas balik apa yang Hanif dah belajar dulu. Okey, Hanif? Boleh, Jadi, cikgu. cikgu nak bawakan Hanif dan juga murid-murid di studio, di rumah dan juga di dalam Google Meet untuk soalan kertas 2 bahagian C. Okey, pentaksiran bagi kertas 2 ini selalunya dia akan menguji aspek mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menilai. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, murid-murid di sekolah, adakah anda dah bersedia untuk soalan yang beraras tinggi ini? Sudah? Okey, kalau sudah, bagus. Okey, soalan yang pertama. Jawab betul-betul. Rajah 3 menunjukkan bentuk sayap kapal terbang. Namakan bentuk yang ditunjukkan dalam rajah 3 dan nyatakan satu kelebihan dia. Okey, satu kelebihan dia. Jadi, cikgu dah maklum markahnya 2. Markahnya 2. Jadi, jawapannya kena ada 2 lah. Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Firdaus. Apa nama bentuk? Ni bentuk ni. Apa nama bentuk kapal terbang? Bentuk tu dipanggil aerofoil cikgu. Ini duduk tang mana ni? Dia duduk tang mana ni? Dia duduk kat mana ni? Sayap ke ekor dia ke? Sayap cikgu. Okey, sayap. Nasib baik. Kalau ekor jangan. Kalau sebut ekor balik cikgu, hang kena. Okey, lepas tu apa kelebihan dia? Apa kelebihan sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil? Okey. Dia punya kelebihan dia dapat memudahkan sesuatu pergerakan. Ya, dia dapat memudahkan pergerakan, terutamanya pergerakan kapal terbang. Sebab tu kalau kita nak bina roket pun kat sekolah, roket air, betul? Kita kena buat bentuk aerofoil. Kita mana boleh buat bentuk-bentuk yang pelik-pelik? Okay, kalau kita buat bentuk aerofoil, biasa main tak roket air kat sekolah? Ada juga dulu cikgu. Pam. Lara, kenapa? Kita dulu main-main batu seremban pun ada. Jadi, itu maksudnya sekarang ni kita design sebagai cikgu akan beritahu, pastikan sayap anda berbentuk aerofoil. Kerana bila bentuk aerofoil, dia akan mewujudkan daya angkat sebenarnya yang lebih besar, menyebabkan dia boleh naik ke atas dengan lebih lajulah, dengan lebih baik lah. Seterusnya. Ni jawapannya. Betul lah jawapan yang murid cikgu tadi. 1 markah kat sini. 1 markah kat sini. Seterusnya. Terangkan dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Okey. Bagaimana pesawat kapal terbang
boleh terbang dekat udara. Macam mana dia boleh terbang kapal terbang ni? Boleh ke dia Berat pejam? tau cikgu kapal terbang tu. Ya, beratlah kapal terbang ni. Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? Okey, dengan bantuan apa? Okey. Siapa boleh jawab? Anak murid cikgu? Ya, Aiman. Ceritakan Aiman kepada kawan-kawan. Apa yang Aiman faham? Okey, Aiman. Pesawat kapal terbang ni boleh terbang di udara sebab wujudnya daya angkat. Daya angkat ni datang daripada mana? Daya angkat ni datang daripada perbezaan tekanan. Macam Cikgu Nurul Ahmad tadi, dekat P hal laju tinggi. Persik Benoli cakap kalau hal laju tinggi tekanan rendah. Maknanya dekat P tekanan rendah. Dekat Q pula hal laju dia rendah. Kalau hal laju rendah tekanan tinggi. Dekat Q tekanan tinggi. Tekanan akan gerak daripada tinggi ke rendah. Jadi akan jadi daripada bawah ke atas lah. Dekat situlah daya angkat dia. Oh, Aiman ni kalahkan cikgu ni terang ni. Cikgu saya suka dengan Aiman cakap ni. Bagus, sangat-sangat berkeyakinan ni. Kita semak jawapan dia, Aiman. Okey. Betul. Mula-mula tadi Aiman sebut ada nota dia, bentuk aerofil menghasilkan halaju udara yang berbeza. Itu yang pertama. Bentuk aerofil tadi, bentuk macam mana tadi? Bentuk macam mana ni bentuk aerofil tu? Yang atasnya menggelembung. Menggelembung dan bawah. Jadi bentuk aerofil yang berbeza ni sebenarnya menyebabkan halaju berbeza. Atas dengan bawah. Ingat murid-murid, itu adalah poin yang pertama yang kita boleh dapat markah lah. Kalau murid-murid cerita pula, bahagian P ni, bahagian P ni dia kata mempunyai halaju udara yang paling tinggi seperti yang Aiman sebut dan tekanan yang dihasilkan rendah, dah dapat lagi satu markah. Maksudnya dia cuma kena faham konsep. Halaju udara tinggi, tekanan menjadi rendah. Okey, itu yang seterusnya. Apa lagi? Ada jawapan lain tak kita tengok? Ada jawapan lain yang boleh terima lagi tau. Betul. Perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat. Dia cerita lagi pula. Perbezaan tekanan boleh menghasilkan daya angkat. Ialah tekanan di atas lebih rendah, bawah lebih tinggi. So adalah perbezaan menghasilkan daya angkat. Dapat. Tapi tak dapat satu markah lagi. Kita akan dapat markah penuh. Dia 2. Tetapi kita akan ambil jawapan-jawapan yang boleh. Kemudian kapal terbang boleh terbang sebab daya angkat lebih besar ataupun lebih tinggi berbandingkan daya ke bawah. Jadi ada 4 jawapan cikgu bagi. Kita nak 2 je pun. Boleh? Boleh cikgu. Okey, terbaik anak murid cikgu. Seterusnya. Ni kebat sikit. Kebanyakan pesawat pengangkut tidak dapat terbang melebihi 35,000 km di udara. Pasal apa? Kenapa tak boleh cikgu? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab tu kena belajar sains. Pada pendapat anda, mengapa ia berlaku? Okey, siapa boleh cerita dengan bahasa yang mudah difahami? Siapa boleh cerita dalam murid-murid di Jana? Oh, Jana. Okey, Jana. Apa yang Jana faham? Okey, pada pendapat saya, kapal terbang tu nanti dia akan menjadi tekanan dia, udara dia akan jadi tak stabil. Okey, tekanan tak stabil. Yang kedua, lapisan udara dia akan menjadi nipis, semakin nipis. Lapisan udara bila kita naik atas semakin nipis. Okey. Ya. 2 je. Jana tahu 2 saja. Ya. Okey, tak apa Jana. Kita nampak markah kan? Kalau boleh kita bagilah 4 poin kan? Tapi tak apa. Jana dapat 2, cikgu tolong lagi 2. Jana. Okey. Apakah jawapan yang kita boleh terima? Yang pertama. Jana kata tadi tekanan udara tidak stabil. Betul. Okey, betul. Bila dia di atas, cikgu nak beritahu, kapal terbang ni dia memang memerlukan udara. Sebab apa dia perlukan udara? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Tapi kalau dia semakin tinggi sebenarnya, kepadatan udara dia semakin rendah. Okey, sebab tu lapisan udara dia semakin nipis. Jadi bila udara tak ada, Hanif dan murid, macam mana kapal terbang tu nak terbang? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Dia perlukan bantuan udara. So lagi tinggi, lagi tak stabil tekanan di situ. Betul. Lapisan udara semakin menipis. Betul lah. Okey? Maksudnya kepadatan udara pun semakin nipis. Lagi jauh, lagi nipis. Lagi jauh, langsung tak ada udara. Memang tak boleh lah kapal terbang tu nak pergi melepas jauh lagi. Jangan sampai ke bulan. Kalau boleh tu magic lah. Kalau boleh tu magic. Dalam semester dah. Pesawat kehilangan daya angkat. Betul. Bila dekat atas ni, bila kita semakin tinggi, dia akan kehilangan daya angkat. Perbezaan tekanan tu dia tidak ada. Okey? Dan sebenarnya, Hanif, bila lagi jauh sebenarnya, daya graviti akan menjadi lebih besar. Dan dia boleh menyebabkan dia terjatuh. Bahaya. Sebab sekarang ni dia duk cantik dekat udara tu sebab daya angkat dia lagi besar.
Tapi kalau daya graviti lebih besar, boleh jatuh. Bahayalah. Jadi lagi jauh, lagi daya graviti dia lagi besar. Tetapi once pula cakap orang putih pula. Jika dia berada di bawah 35,000 dan seterusnya, dan di range purata di bawah, dia daya angkat dia masih lagi dah besar dan kapal terbang tu boleh boleh terbang Stabil lah, terbang boleh sampai ke terbang destinasi dengan juga, selamat. Dan kapal terbang memerlukan oksigen dari atmosfera untuk bahan bakar dia lah. Okey. Bagus, Jannah. Okey. Dan soalan yang terakhir. Raja 4 menunjukkan 2 jenis pesawat udara. Ni, bayangkanlah Hanif, cikgu kata ke Hanif, kita nak pergi angkasa lepas Hanif. Tapi Hanif nak pilih mana? Hanif nak pilih kapal terbang ke? Hanif nak pilih roket. Tu dia suruh wajarkan. Dia suruh wajarkan. Nak pilih yang mana satu, kapal terbang ke roket? Jadi pelajar-pelajar, murid-murid, dia kena ada satu pengetahuan. Jadi bila kita wajarkan, kita kena cerita perbandingan dia, mungkin persamaan dia, dan kita kena pilih yang mana yang paling sesuai untuk ke angkasa lepas. Siapa yang berani menjawab soalan ini? Saya cikgu. Syifa. Wow. Okey Syifa, baik Syifa. Baik. Okey Syifa, teruskan. Syifa tolong terangkan kepada cikgu dan juga Hanif dan murid di rumah. Yang pertama, kapal terbang ni mesti kita tahu dia mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan-alatan lain. Okey, betul. Dan kapal terbang ni juga dia menggunakan bahan bakar kerosin. Betul. Di mana kerosin ni dia tak boleh beroperasi jika tak ada udara. Okey. Untuk yang kedua, roket. Roket ni pun fungsi dia sama macam kapal terbang di mana dia boleh mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan lain. Tetapi bahan bakar dia berbeza daripada kapal terbang. Roket menggunakan bahan bakar hidrogen dan hidrogen ni dia boleh beroperasi jika tiada udara. Jadi saya akan pilih roket untuk kita gunakan supaya dapat melepasi angkasa lepas yang bersifat vacuum di mana tiada udara. Oh, jelas tak Hanif. Masing-masing cikgu. Memang keluar idea dari kepala cikgu nampak tu. Okey. Ini semua bakal jurutera ni cikgu masing-masing ni. Amin. Okey, Syifa. Jawapan Syifa sangat bagus dan tepat dan sangat jelas. Betul Syifa, di mana kapal terbang ini sebenarnya sama juga dengan roket. Dia boleh mengangkut manusia dan juga alatan. Tetapi dia menggunakan bahan api kerosene yang memerlukan oksigen di udara untuk bantuan terbakar, dan juga dia tidak boleh berlepaslah tanpa udara. Sebab apa tak boleh berlepas tanpa udara? Sebab kalau tak ada udara, bagaimana nak ada perbezaan tekanan? Betul tak? Sebab kapal terbang kena ada perbezaan tekanan. Jadi dia mesti kena ada udara. Okey, kemudian seterusnya, roket pula boleh mengangkut manusia yang alatan. Dia sama macam kapal terbang, tetapi ia menggunakan bahan bakar hidrogen dan boleh beroperasi tanpa udara. Jadi kita nak ke mana tadi? Kita nak ke mana? Nak ke angkasa lepas cikgu. Jadi angkasa lepas adalah kawasan yang vacuum. Tiada udara dan dah sudah pastilah roket paling sesuai kerana boleh melepasi angkasa lepas yang bersifat vacuum tanpa udara. Menarik betul cikgu. Saya rasa itulah yang paling menarik yang kita tengok kat sini, dan terutama sekali dengan murid-murid kita. Saya betul kagum cikgu. Cikgu, boleh kita dapatkan sedikit rumusan atau kesimpulan atas topik kita hari ini mengenai daya dan tekanan. Jadi murid-murid di luar sana, murid-murid di sekolah cikgu, okey, kita hari ini kita dah belajar mengenai sistem tertutup. Ingat, sistem tertutup, tekanan yang dialirkan, disebarkan adalah secara seragam sebab dia tertutup. Tetapi apabila melalui tube venturi di mana ada laluan-laluan yang sempit, di situlah prinsip Bernoulli mengatakan bahawa apabila laju bernalir tinggi, tekanan menjadi rendah. Dan ingat tips cikgu ada dekat perkataan L2 tadi. Dan juga hari ini kita dah belajar mengenai prinsip Pascal juga, di mana tekanan dialirkan secara seragam dan sudah pasti memerlukan dua omboh yang berbeza saiz, di mana daya yang lebih kecil dapat daya input yang lebih kecil dapat menghasilkan daya output yang lebih Besar. Lebih apa nak murid cikgu? Lebih Lebih besar. besar. Lebih besar tu.
Dan mereka pun dah boleh menceritakan banyak aplikasi prinsip Bernoulli dan juga prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. Betul juga, saya rasa itulah sangat menarik. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul. Cikgu saya rasa begitu menarik. Saya pun dapat banyak input hari ini dari Cikgu. Dan juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Colina. Terima kasih juga banyak-banyak Cikgu Colina. Dan tentunya bakal jurutera kita hari ini, murid-murid cemerlang. Terima kasih banyak-banyak kepada 4 murid kita di dalam talian hari ini iaitu Syifa, kita ada Firdaus, Amirul dan juga Jannah. Cuba lambai sikit kat murid-murid di rumah semua. Dan kepada mereka di rumah, saya pasti anda dapat banyak input dari Cikgu Nurul hari ini dalam topik daya dan tekanan. Kalau nak tahu lagi, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 kerana anda semua akan menjadi lebih cemerlang. Sama-sama kita belajar di sini di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua.